Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak dengan cepat kita nak tengok, nak buat revision tentang tajuk-tajuk yang mungkin keluar dalam kertas SPM Matematik kertas 1 1449/1. Jadi kalau tengok soalan objektif dia ada 40 dan pelbagai tajuk dia akan tanya. Okey, biasanya soalan nombor 1 dia akan tanya bab tingkatan 3. Sekarang ni awak belajar tajuk angka bererti, bentuk piawai di tingkatan 3. Biasanya soalan nombor 1 tu dia suruh bundarkan. Jadi bundarkan ni awak kena ingat beberapa fakta lah. Okey, kalau nak bundar, contohnya awak ada nombor macam ni. Yang ni dikira bukan nak bundar soalan maksud dia tanya berapa bilangan angka bererti. Kalau nombor bulat macam ni, yang ni dikata 3 angka bererti. Kosong di tengah tu dikira bererti. Kalau nombor macam ni 2030. Yang ni pun 3 juga. Okey. Kosong di belakang ni dikira tak bererti, tapi kosong di depan dikira bererti. Okey. Kalau macam ni 2000 dikira 1 angka bererti. Okey, berbeza dengan nombor perpuluhan. Okey, katakan awak ada 2.3. Okey, yang ni standard lah. 2 angka bererti. Okey, kalau ada sifar di belakang. Okey, yang ni pun maaf ya, yang ni dikira 3 angka bererti. Jadi bagi nombor perpuluhan, sifar di belakang, yang ni saya kira belakang lah, dikira bererti. Okey, apa jadi kalau macam ni? Okey, yang ni 4 angka bererti. Okey. Cuma kalau nombor tu kurang dari 1, katakan 0.0120. Okey. Kosong di depan, yang ni dikira depan, dikira tak bererti. Jadi dia start kira nombor angka bererti ni daripada 1, 2, 3. 3 angka bererti. Okey, jelas ya? Okey, untuk soalan bentuk piawai, biasanya dia akan dua keadaan lah. Yang pertama dia suruh tukar ke nombor tunggal. Katakan dia bagi macam ni. 2.352 darab 10 kuasa 3. Saya selalu pesan 3 ni dikira 3 ni bila 3 positif, nombor yang terhasil akan jadi nombor besar. Dikira nombor besar lah. Okey, cara dia kita pindahkan titik perpuluhan nak jadikan nombor dia besar, kita kena pindah titik perpuluhan ke belakang. Okey, berapa? 3. 1 2, 3. Jadi nombor yang terhasil ialah 2532. Okey. Berbeza kalau kuasa dia negatif. Okey, katakan 3.241 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, bila kuasa negatif, selalu saya ingatkan nombor tu akan jadi nombor yang kecil. Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan ke hadapan. Berapa tempat? 4. 1, 2, 3, 4. Titik di sini. Jadi depan ni mesti ada kosong. Kita isi dalam sarang dia ni kosong. Jadi jawapan dia 0.000324 Okey, kalau sebaliknya, maksudnya daripada nombor bulat ataupun nombor tunggal, kita nak tukar ke bentuk piawai, dia akan jadi sebaliknya. Contohnya 2, 3, 4, 1, 5. Nak tukar ke bentuk piawai. Okey, titik dia sebenarnya memang dia tak tulis lah, tapi titik dia ada di belakang. Jadi kita pindah 1, 2, 3, 4 supaya nombor hadapan ni dia akan jadi nombor sar. Sar ni maksudnya nombor yang kurang dari 10 tetapi lebih atau sama dengan 1. Jadi nombor ni dikira nombor besar. Jadi kuasa dia kena positif. Kita pindah 4 tempat. So jawapan dia 2.3415 darab 10 kuasa 4. Sebab nombor besar, kuasa mesti positif. Okey. Macam mana dengan nombor kecil? Sorry. Okey. Okey, katakan 0.052 ni kategori nombor kecil lah sebab dia kurang dari 1. Jadi titik perpuluhan di sini, kita nak suruh titik perpuluhan berada di sini. Jadi kita kena gerakkan dia 1, 2.
2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan akhir dia, sebab dia nombor kecil, ingat dia nombor kecil, 5.2 darab 10 kuasa negatif 2. Okey. Soalan seterusnya biasa ditanya ialah soalan asas nombor. Okey, kalau asas nombor ada satu cara boleh guna kalkulator hanya untuk asas 2, asas 10 dan 8. Okey, 3 ni kalau nak tukar kepada 2 ke 10, 10 ke 2, 10 ke 8, 8 ke 10 boleh, ataupun 8 ke 2 boleh guna kalkulator. Tapi kalau selain daripada tu kena buat secara manual lah. Biasa soalan dia tanya nilai tempat. Okey, contohnya kalau kita ada nombor sekarang ni, awak dah belajar asas 2 sampai asas 9 atau asas 10. Okey, katakan dia bagi macam ni 2, 5, 2, 6 asas 9. Okey, soalan dia nyatakan nilai digit bagi digit yang bergaris. Dia garis 5. Jadi mula-mula, tak kira untuk asas apa sekalipun, awak kena tulis asas ataupun rumah dia. Okey, ini sebabkan ini asas 9, jadi 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Jadi kita kena tahulah untuk yang digaris ini cukup dah. Kalau guna kalkulator untuk 9 kuasa 2 boleh guna boleh tekan macam ni. Satu cara x kuasa 2 lah. 9 kemudian tekan x kuasa 2, ataupun kalau let's say katakan 9 sampai kuasa 6. Dia tak ada, kuasa 6 tak ada. Jadi kita tekan 9, kita tekan simbol ni. 6. Barulah keluar jawapan. Yang ni simbol untuk kuasa juga. Okey, jadi nilai untuk digit 5 ni 5 darab 9 kuasa 2. Okey, 5 darab 9 kuasa 2. Kita akan dapat jawapan dah lah. Okey, itu satu. Dan soalan kalau soalan asas nombor ni, selain daripada dia tanya nilai tempat macam ni, dia juga boleh tukar asas. Soalan penukaran asas. Katakan asas 3 nak tukar ke asas 4. Okey. Jadi, mula-mula sekali, dia tak boleh direct. 3 ke 4 tak boleh. Jadi, dia kena tukar 3 ke 10 dulu. Jadi, kalau 3 nak tukar ke 10, kena buat rumah lah macam tadi. Jadi, ini rumah 3 kuasa 0, 3, 1, 3 kuasa 2. Kita boleh tekan kalkulator saja. 2 darab 3 kuasa 2 tambah 1 darab 3 kuasa 1 tambah 1 darab 3 kuasa 0. Okey. Kalau kita tengok jawapan ni, yang ni 18 tambah 3, 21 tambah 1, 22. Jadi kita akan dapat 22 asas 10. Okey, ni belum jawapan lagi. Mungkin ada dalam pilihan jawapan tu ada 22. Okey, tapi untuk tukar ke asas 4, kita kena buat pembahagian panjang ke bawah. Okey, kita boleh guna kalkulator bahagi 4 lah, sebab nak tukar ke asas 4 untuk menolong kita. 22 bahagi 4, kita dapat 25. Okey, ada baki 2. Asas 4 senang lah. Tak guna kalkulator pun, kalau nombor kecil boleh congak. Okey, 5 bahagi 4, 1, ada baki 1. 1 bahagi 4, 0, ada baki 1. Jadi jawapan dia 112 asas 4. Okey, ingat jawapan dibaca dari bawah, bukan dari atas. Kalau baca dari atas, memang akan salah. Soalan seterusnya bentuk asas dalam tajuk asas nombor ialah soalan penambahan dan penolakan. Jadi biasanya soalan tu akan tanya penambahan dan penolakan dalam asas yang sama. Okey, kalau asas 2 dan asas 8 boleh guna kalkulator. Okey, tak perlu tunjuk ataupun tak perlu guna bentuk lazim. Tapi kalau asas lain, okey, saya bagi contoh asas 7 2, 6, 3 asas 7 tambah 1, 5, 2 asas 7. Okey. Jadi kita tambah selagi dia tak lebih dari 6, kita boleh tambah macam biasalah. 3 tambah 2, 5. Okey, 6 tambah 5, 11. 11 dalam asas 7 ialah macam mana kita nak tahu? Okey, sampai sini je lah. 7 kuasa 1. 7 darab 1, 7.
Jadi sebelah tolak 7 ada 4 lagi. Jadi sini 4. Jadi 11 tolak masa 7 ialah 4. Okey, 1 4. Jadi 4 bawah, 1 naik sini. Ini jawapan dia. 4 4 5 asas 7. Okey, kalau tolak, okey, katakan 2 6 3 asas 7. Tolak 1 6 5 asas 7. Okey, kita tengok Jadi dia melibatkan pinjam-pinjam. 3 tolak 5 tak boleh, kena pinjam sini. Bila kita pinjam tinggal 5. Okey, ingat, bila kita pinjam kita ikut asasnya. Dia bukan 10. Dia jadi 7. Jadi kita boleh tolak macam biasa. 7 tolak 5 2, 2 tambah 3 5. Okey, 5 tolak 6 tak boleh, pinjam sini. Jadi 1, kita pinjam 7. Jadi kalau sini asas 8, pinjam 8. Sini asas 4, pinjam dia jadi 4. Ikut asasnya. 7 tolak 6 1, 1 tambah 5 6. Okey, 1 tolak 1 kosong. Okey, jawapan dia. Soalan seterusnya biasanya soalan sudut. Jadi sudut ni ada beberapa jenis sudut lah yang akan ditanya. Yang pertama kita kata sudut dalam poligon. Yang ni awak kena hafal poligon atau segitiga pun ke poligon juga. Okey, apa yang perlu tahu untuk tajuk sudut ni, kita kena tahu kalau satu garis lurus, okey, katakan ni garis lurus 180. Satu segitiga sudut pedalaman dia ni tambah ni, yang ni juga 180. Okey, satu bulatan, okey, katakan ada satu titik, ni ada 3 sudut, keliling dia ni pun keliling dia 360. Okey, apa lagi? Kalau sudut dalam poligon, kita ingat formula poligon. Poligon ni yang tak kira sekata atau tidak, katakan yang ni. Kita ada 5 sisi. Jadi jumlah sudut pedalaman 180 darab n tolak 2. N katakan yang ni 5, jadi darab 5 tolak 2. Darab 3 lah untuk dapat jumlah sudut dalam dia. Tapi kalau untuk kita dapat sudut setiap bucu dalam poligon sekata, katakan ni pentagon, yang atas pun sama pentagon. Jadi kita kena ni sama juga, kita bahagi dengan 5. Okey, kita dapat. Jadi awak kena hafal lah. Pentagon 5, heksagon 6, heptagon 7, oktagon 8 dan 2 lagi tu pun kena hafal. Satu lagi sudut dalam bulatan. Jadi kena ingat beberapa ciri yang penting lah. Sudut dalam bulatan ni, okey, satu bulatan sudut dia 360. Okey, kalau biasa yang ni biasa ditanya macam ni. Sudut sini separuh daripada sudut ni. Okey, kalau kita nak tahu sudut ni 2 kali ganda sudut atas ni. Okey, banyaklah ciri, beberapa ciri lain. Okey, saya sebut beberapa sahaja. Okey, ni jejari. Kalau ni dia kata tangent, dia sebut benda ni tangent. Okey, sudut sini 90 darjah. Okey, apa lagi? Kalau segi 4 kitaran. Okey, segi 4 kitaran ni keempat bucu dia menyentuh lilitan bulatan. Sudut sini tambah sudut yang bertentangan 180. Sama juga. Sudut sebelah kiri ni tambah sudut sebelah kanan opposite 180. Kalau tambah semua 360. Okey, dia yang basic lah. Banyak lagi. Satu lagi selang-seli, bearing selang-seli dia kata. Kalau ni tangent, katakan ada macam tu. Okey, jadi sudut di sini sama dengan sudut sini. Sudut di sini sama dengan sudut sini. Okey, itu saja. Yang lain kena tengok sendiri. Okey, soalan seterusnya di bawah tajuk set. Kalau soalan set ni, awak kena ingat beberapa simbol lah. Yang ni persilangan. Persilangan maksudnya dia bertindan. Okey, basic persilangan. Set P persilangan Q. Sini. Okey, kalau ni kesatuan. Kesatuan ni gabung semua. Katakan P.
Q, dia tak ada persilangan pun tak kisah, dia lorek semua, kawasan dia semua. Kemudian simbol ni, katakan A pelengkap. Okey, dia panggil pelengkap. A pelengkap ni katakan ni A, ini dia panggil set semester, set yang besar, luar daripada A, outside A. Okey, dan senarai pun samalah macam tu. Okey, lagi simbol subset, katakan A subset B, maksudnya semua A ada dalam B, semua, everything. So set A ni sebahagian dari set B. Okey, A subset B. Soalan seterusnya yang melibatkan trigonometri. Sebenarnya nisbah trigonometri banyak terlibat dalam soalan bab lain. Okey, yang ni kena hafal. Okey, katakan ni segitiga sudut tegak. Sudut di sini A, B, C. Jadi masuk dewan periksa, terus tulislah. Sin sama dengan tentang per hipo cos theta, maksudnya cos sebelah per hipo tangent yang selalu kerap ditanya, tangent sebab tangent dia tak melibatkan hipo, jadi B per A. Okey, tentang per sebelah. Kemudian awak perlu tahu, okey, saya suka tengok kartun. Semua positif, sin sahaja positif, tangent sahaja positif, cos sahaja positif. Okey, ini dia punya sudut. Okey, julat sudut dia 90, 180, 270. Okey, kemudian awak perlu tahu kalau sudut macam ni, okey, kalau dibagi dalam bentuk koordinat, katakan AB, theta di sini, kalau dia nak cos ialah koordinat X, okey, A ni lah. Sin ialah koordinat Y. Kalau dia nak tangent, koordinat Y per koordinat X. Okey. Kemudian awak perlu tahu juga berkaitan dengan bentuk graf. Okey, graf sin senang nak hafal, dia bentuk S. Graf cos dia bentuk cawan. Graf tangent, okey, dia bentuk macam cacing. Okey, ni hafal graf basic sahaja ni. Yang lain awak kena rujuk buku teks. Seterusnya awak hafal beberapa bentuk graf fungsi. Okey, yang basic sahaja saya nak bagi tahu ni. Bila bentuk senyum, A dia depan X kuasa 2 ni, A mesti positif. A yang positif. Okey, yang ni C dia, di mana dia potong paksi Y. Kalau tengok sini negatif, jadi dia mesti negatif lah. Okey, kalau bentuk masam, A dia negatif. Okey, itu yang asas untuk graf kuadratik. Seterusnya untuk soalan graf yang 3 4 tu. Okey. Kita tengok ada bucu. Ni bucu. Bucu ni dia label dengan huruf lah biasanya A, B, C. Teori graf tajuk teori graf. C, D kan. Kita katakan E. Gitu. Jadi kalau soalan tanya bucu A, B, C, D, E, D, A, B, C, D, E boleh semua. Okey, bucu ni biasa dia guna simbol V, berteks. Okey, tulis A, B, C, D, E. Kalau tengok soalan ni, kalau dia tanya tepi, edges, okey, yang ni kita kena hurai 2 huruf lah. A, B, B, C, A, B, A, D, B, C, C, E, E, D. Okey, dia ada 5 di sini. Jadi NE sama dengan 5. Okey, kalau dia tanya darjah, darjah ni sebenarnya tepi darab 2. Okey, dia jadi 10. Okey, ni di graf, dia panggil graf yang paling ringkas lah. Dia ada graf yang terarah dia macam ni, ada arah anak panah, maksudnya dari A ke B,
B ke C. Okey, contoh C ke E ni berterabur sikit, tak apa. Tengok jarak panah dia. Okey, kalau ada nilai di sini dia panggil graf berpemberat. Biasa melibatkan jarak lah, 10, 15 km, 10 km, 12. Katakan ni 13, sini 5. Jadi dia tak biasa, dia soalan ada pemberat macam ni, dia tanya jarak terpendek. Contohnya dari A ke E. So mana nak ikut jarak atas atau bawah? Mestilah bawah sebab lebih dekat. Contohnya kalau tak ada ni, tak ada anak panah. Okey, kemudian pokok. Ingat pokok dia tak boleh membentuk gelung. Jadi kalau macam soalan ni dia suruh lukis pokok, boleh lukis macam ni. Macam-macam cara macam tu. Dia kedudukan titik dia masih sama sebab pokok. Nampak tak? Kita tak boleh sambung A ke D. Ataupun nak potong di sini pun boleh. Mana-mana lah. Okey, ini namanya pokok. Kemudian dia ada subgraph. Subgraph lebih senang sebenarnya. Subgraph Subgraph ni satu titik dah dikatakan subgraph. Katakan A. Subgraph. Ataupun ada AB. Okey, kita rujuk balik graf ni. Ini sebahagian dari subgraph. Ataupun ini salah satu dari subgraph. ABC pun boleh. ABCE pun boleh. Semua boleh. Okey, subgraph dia banyak. Dia universal. Okey, soalan seterusnya ialah soalan algebra yang boleh memerangkap awak. Soalan ni sebenarnya dah belajar di tingkatan 2. Tapi quite challenging. Terutama bagi pelajar yang tak suka XY tu. Okey, dia ada beberapa set soalan yang lebih kurang lah. Dia akan tanya, almost every year dia akan tanya. Okey, satu soalan yang pertama, ungkapkan sebagai pecahan tunggal dalam bentuk terendah. Biasanya dia akan bagi satu. Okey, saya bagi contoh. Katakan ni soalan dia. Okey, dia suruh, dia tolak pecahan. Kena ingat, tolak pecahan. Dah belajar dari sekolah rendah, kita kena samakan penyebut. Okey, ni 5Y, yang ni 3. Jadi dia punya gandaan sepunya terkecil ialah 15Y. Jadi yang ni kena darab dengan 3. Yang ni kena darab dengan 5Y. Jadi yang ni semua kena darab dengan 3. Yang ni semua kena darab dengan 5Y. Yang menjadi masalah di sini ialah operasi di tengahnya ialah tolak. Bila tolak dia perangkap awak. Ada satu jerangkap samar. Okey, bila kita kembang dia akan jadi 3 tambah 3Y kuasa 2. Okey, tolak 5Y darab Y, 5Y kuasa 2. Okey, yang ni dia akan jadi tambah. Sebab tolak jumpa tolak. Itu perangkap dia. So, tolak 5Y per 15Y. Okey, yang ni boleh selesaikan. Jadi yang tinggal ialah negatif. Tengok atas jawapan dia tulis yang mana dulu. Negatif 2Y kuasa 2 tambah 5Y tambah 3 per 15Y. Okey, ni soalan jenis yang pertama. Soalan kedua ialah jenis soalan yang dia suruh tukar tajuk persamaan. Katakan dibagi M. Saya bagi satu contoh soalan. M sama dengan 3 tolak K per 2K. Okey, soalan dia ungkap K dalam sebutan M. Dia nak K sebagai tajuk. Jadi kalau tengok sini K duduk sebelah kanan, kita nak pastikan K hanya satu K berada di sebelah kiri. Jadi mula-mula kita kena tukar tempat. So 2K sama dengan 3 tolak K per M. Ataupun perlu tak tukar tempat? Okey, tengok dulu. Tak perlu tukar tempat, minta maaf. Naikkan darab. Yang ni tak ada. Jadi 2 km. Okey. Okey, yang ni potong. 2K naik darab dengan M. So jadi 2 km yang tak adalah. Okey, kemudian kita nak K, jadi kita bawa K sebelah kiri. So dia jadi 2 km tambah K sama dengan 3. Kemudian kita fakturkan. Kena bijak lah. Soalan ni kena bijak. Tambah 1 sama dengan 3. So K sama dengan 3 per
2M tambah 1. Okey, apa yang awak perlu ingat untuk menjawab soalan ni? Kita ingat macam ni lah. Tambah, pindah sebelah jadi tolak. Tolak jadi tambah. Darab jadi bahagi. Bahagi jadi darab. Okey, ingat kalau darab dia ada dua sebutan. Satu one side tu dia kena kurung yang ada dua sebutan. Okey, kuasa dia jadi punca kuasa. Punca kuasa contohnya jadi kuasa. Okey, itu pasangan dia. Soalan yang paling banyak ditanya sebenarnya soalan yang melibatkan indeks. Indeks ni awak kena ingat rumus indeks diberi katakan A, E kuasa A darab E kuasa B. Jadi kuasa dia kita kena E ni kena nombor yang sama A tambah B. Kalau bahagi dia boleh tulis macam ni, dia ditolak. Itu basic dia dah ada formula dia. Okey, kemudian kalau macam ni ada pula kuasa di luar, dia jadi E kuasa A darab B. Okey, ini darab. Okey, soalan indeks ni memang agak banyak lah. Selain daripada tu, dia boleh juga tanya soalan garis lurus soalan garis lurus. Contoh soalan garis lurus ni biasanya kalau kertas satu dia simple saja, melibatkan kecerunan. Okey, so cari kecerunan ataupun so cari pintasan. Kalau kecerunan kita gunalah formula yang ada di hadapan tu, M sama dengan Y2. Ni kalau dibagi koordinat ataupun dibagi pintasan pun boleh guna rumus ni. Ni bukan kuasa Y2 Y1. Okey, satu lagi formula ni negatif pintasan Y per pintasan X. Yang ni pun boleh guna. Okey, persamaan asas bagi garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. M ialah kecerunan, C ialah pintasan Y. Kemudian mungkin ada beberapa soalan statistik yang mungkin akan ditanya di kertas 1. Statistik ni soalan awak kena ingat mean standard lah. Mean ialah kita tambah semua. Kalau data tak terkumpul, bahagi dengan tambah semua jumlah data, bahagi dengan bilangan data. Okey, hasil tambah data tak bahagi bilangan data. Kalau ditanya median, tengah-tengah, kita kena susun menaik. Okey, kita ambil di tengah-tengah. Kalau data bilangan data ganjil, kita ambil di tengah-tengah. Kalau bilangan data genap, katakan ada macam ni. Okay, kita tambah 2 ni. Kemudian kita bahagi 2, kita akan dapat median. Kemudian kalau dia tanya mode ialah yang paling kerap muncul. Katakan 2, 2, 3, 5, 6, 6, 6. Jadi mode ialah 6. Sebab 6 paling kerap muncul. Kemudian dia boleh juga tanya soalan julat antara kuartil. Yang tu julat antara kuartil ialah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil ketiga selepas kita jumpa median, kita cari yang tengah pula, sebelah kiri data daripada median, tengah-tengah dia tu Q1. Kemudian sebelah kanan data, tengah-tengah dia ialah Q3. Kita tolak dapat julat antara kuartil. Okey. Akhir sekali, soalan basic yang selalu ditanya ialah soalan berkaitan dengan kebarangkalian. Kebarangkalian ni ingat pecahan tak wajar. Katakan pecahan wajar 2/5, 3/7. Okey. Jadi biasanya soalan dia akan bagi macam ni. Katakan sebuah beg mengandungi 5 biji bola putih. Okay, kita keluarkan data 5 biji bola putih, 6 biji bola hitam dan beberapa biji bola biru. Tak tahu. Okay, kebarangkalian memilih bola hitam ialah 1/2. Okey. Berapa biji soalan dia? Berapa biji bola biru ada dalam beg tu? Jadi kita tahu yang ni. Ini data lengkap. Kita boleh cari bilangan bilangan bola di dalam beg tu. 1/2 darab X. X ni keseluruhan bola sama dengan 6. So X sama dengan 12. Bilangan bola dalam beg 12. Jadi berapa bilangan bola biru?
Sini dah 11, jadi bola biru bilangannya 1. Kalau ditanya apa kebarangkalian mendapat bola biru, kita kira dulu dapat 1, jadi 1/12. Okey, soalan kebarangkalian sebenarnya agak mudah dan mungkin ada beberapa soalan. Okey, jadi soalan seterusnya yang mungkin saya tak nak bincang di sini ialah soalan matriks. Matriks kena tahulah, matriks biasanya melibatkan tambah tolak sahaja. Kemudian soalan faktor biasa, kuadratik pun mungkin ada. Tu kena ambil tahu juga. Ada beberapa soalan tadi ketaksamaan saya tak bincang. Kemudian soalan kalau statistik ada lagi mungkin ada. Soalan carta pi, soalan piktograf yang lebih senang. Itu dari sekolah rendah dah belajar. Okey, soalan keuangan mungkin ditanya. Contohnya SMART. Apa itu SMART? SMART, itu yang awak kena hafal. Okey, dia ada specific, measurable, attainable, realistic dan time bound. Kena ingat hafal dah beberapa soalan percubaan negeri kita dah jumpa tu. Jadi itu sahaja untuk quick review untuk kertas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.